pergi solat. Itu statement yang pertama paling awal dulu. Walaupun dari segi masih ramai orang yang gagal, dia perlu gugur dia ke jalan kamu dengan sebab isteri. Kan? Orang dia tidak mana-mana sama saya sehingga jauh sangat dulu. Sampai hijau itu kan kerja. Gila. Tapi di rumah tengok asal baru 3 pagi. Boleh kan? Keluar dengan ceramah video sikit tak boleh. Di masjid negara ada ceramah hebat hari itu contohnya. Sudah tak payah dengan ceramah TV boleh. TV. Buka ada TV kejap dengan ceramah. Satu ada di mana? Patutnya kita ada konsep takaful, saling melengkap, saling nasihat. Jangan kita jadi macam kalau pilihan dengan Imam Buddha Ibn Hijrah malam kemarin. Bertengkar kalau pilihan dengan Imam Buddha jahat ini jalan-jalan dua golongan. Patutnya macam itu nak mencari kesatuan fitrah, bukan ada belak-belakan. Tak ada janji pula pandai tak tahu. Jadi siapa saya tak ada terima, saya tekan. Bertengkar ya. Tak keluar emas lah. Itu tak boleh juga. Habis, down. Kau tengok dalam pilihan kesok. Tidak orang tenang lagi juga mengaku ni. Dalam pilihan ni juga mengaku. Tiba-tiba dia bertengkar ni, tak ada lagi tengkar anak kita dalam. Betul? Okey. Kemudian ayat Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Ayat ini juga ayat tersebut bukan ayat doa tetapi ayat munajat. Wahai Tuhan kami, Engkau yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Ini ayat munajat, ayat ikrar, ayat muhasabah. Supaya mengingatkan manusia jangan berlebih-lebih dalam mentakwilkan ayat Allah. Jangan berlebih-lebih dalam takwil ayat Allah. Sebab itulah dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah diuraikan masalah orang-orang yang tidak mengikut salafus salih, yang tidak mengikut ulama salaf. Mereka mengikut ulama salaf. Dalam ulama ini ada dua aliran. Satu aliran salaf, ulama lama seperti sahabat-sahabat Nabi. Mereka ni tak tahu dari mana. Apa ayat dia baca, dia faham itu lah. Tapi datang ulama belakang, selepas Imam Syafi'i, selepas Imam Ahmad bin Hanbal timbul umum-umum yang terpengaruh dengan fahaman falsafah barat, falsafah Yunani. Mereka mula mentakwilkan ayat Quran dengan niat tujuan supaya nak membantu kita difaham. Perkira sampai dalam masalah akidah pun mereka takwilkan, nak uraikan supaya kita lebih faham. Tetapi mereka terlalu berfaham, akhirnya mereka menyimpang dulu. Di mana Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Muhammad Al-Maturidi pengasas pengasas Sunnah, tapi sebenarnya mereka bukan pengasas Sunnah. Mereka dah menyimpang. Mereka mengatakan sifat Allah itu mesti ada 13 sahaja. Sementara Abu Musa bertanya kita sifat Allah ada 20 sahaja. Dan Allah Masalah kata bukan 13, bukan 20. Kalau kita baca Al-Quran, nama-nama Allah ada 99. Nama-nama Allah itu adalah nama sifat. Ar-Rahman, Maha Penurut, sifat apa? Sifat. Ar-Rahim, Maha Penyayang, itu sifat. Allah bukan 20, itu sifat. Segala yang baik yang disebut dalam Al-Quran, yang tersebut tentang dirinya, itu adalah sifat Allah. Al-Muntaqim, balas dendam, sifat Allah. Al-Qahhar, datang perkasa, kan? Itu mulai di Muhammad Beking, kan? Samsing, hanya orang kata kutuk untuk tuan-tuan. Semua bahasa kata, bahasa yang tepat, kan? Kalau kamu Samsing, aku lebih Samsing daripada kamu. Jadi ayat Allah itu.
Tapi orang salah faham. Dia mengajar guna bahasa dia. Macam keadaan itu sekarang terganggu. Kita jangan kasarnya kelam. Dia cakap untuk orang dia. Saya untuk orang kedam, kita bawa bahasa kedam. Tak ni. Kena faham. Ya. Jadi itu. Jadi jangan lebih takwil. Akhirnya Imam Al-Ghazali tengok orang takwil terlalu banyak sangat, maka dia kerana kita al-ikhtisar fil i'tiqad, kesederhanaan dalam beriktikad. Dia seluruhkan bainal ifrat wal tafriq. Seluruhkan antara orang yang terlalu melampau dan terlalu seluruh. Dia tarik terkenal. Akhirnya orang menulis kata ulama Arab ni jangan berlebih. Takwil ayat Quran sekadarnya saja, kadar perlu. Jangan uraikan yang banyak lewat. Sebab boleh. Sebab itulah ayat ini menjadi ayat pengingat kita. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi. Wahai Tuhan kami, Engkau akan himpunkan manusia ni pada hari yang tidak ada keraguan. Kalau ayat ada keraguan, bab itu ni tak ada keraguan. Ini nak mengingatkan kita. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Jadi kita jangan terlebih takwil ayat Quran. Dan Nabi pun dah pesan, nak takwil ayat Quran mesti takwil ayat dengan ayat, atau ada hadis yang takwilkan. Jangan takwil dengan akal fikiran. Nabi kata, man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang takwilkan ayat Quran, tafsir Quran ikut akalnya, maka dia telah menempuh tempat dalam neraka. Ini pesanan. Jadi kita baca, kalau tuan-tuan ada tafsir, baca tafsir itu. Kadang apa yang ada dalam tafsir. Sebab tu dah tafsir Al-Khazin. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dan saya heran tu, Saudi adalah negara yang cukup kuat memberani bid'ah. Tiba-tiba tafsir Al-Khazin ada jual di sana. Dengan tafsir Al-Khazin itu cukup banyak ahli-ahli Israeliat dan cukup banyak takwilan-takwilan yang belik-belik. Sampai dia cerita ada sampai ayat tu bagaimana manusia dah tukar jadi jin. Bagaimana jin dah tukar jadi manusia. Ada dalam tafsir tu. Dia dah sebut rahsia dia. Dapat orang lagi hancur. Tiba-tiba di Saudi dia jual. Jadi jangan, kalau pusat ke kedua cara-cara tadi, jangan. Tafsir itu diharapkan di Malaysia, di Fatwa Malaysia. Bukan tafsir di sana. Dia takut orang salah. Orang takwilan dan terlalu jauh. Al-Khazin disebut tafsir Khazanah Al-Quran. Tafsir yang terakhir juga tafsir Imam Alusi, iaitu tafsir Mafatihul Ghaib. Ada Imam Al-Abazi tafsir Alusi Imam Ma'ani. Dua tafsiran. Jadi pun sebab semua ulama ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah saintis, ulama sains. Dia kaji astronomi dan dia kaji pakar kimia. Jadi dia menggunakan ilmu astronomi dan ilmu kimia dalam tafsir Al-Quran. Jadi kalau orang awam yang baca, kalau jadi orang-orang yang buat medik, buat perubatan, buat apa, belajar sains, dia baca apa? Banyak tafsiran yang sofis. Pelajar ya, bercakap dengan contohnya dia kata planet ikut Imam Al-Razi dia tak ada 10. Planet 10 itu planet mentara. Kalau Imam Al-Lusi dia kata planet itu ada 11. Berdasarkan ayat Quran dan surah Yusuf, ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Wahai yang aku lihat planetnya 11 bintang besar dan bulan dan matahari sendiri sudah tersebut ahada asyara kawkaban 11 planet. Imam Al-Sidi uraikan planet 11 itu macam mana bukan di Ruhul Ma'ani. Jadi dua tafsir ni kita tak elok. Kalau ada orang ajar tu kita dengar tafsir yang elok kita baca adalah tafsir fi dengan Al-Quran. Sesuai dengan Malaysia
Imam Masar Syekh Qutb di dalam kitab tafsir ini semasa dia dalam menjabat tanpa rujukan. Minta dia berdasarkan fakta dia, fakta bahasa, menurut fakta dia menghafal hadis-hadis dan Al-Quran. Jadi dia kalah tafsir itu berdasarkan hafazan dia yang dia yakinkan. Yang tak yakin dia tinggal. Sebab tu kalau kita jumpa ayat cinta ayat Watan Muhammad tak sosial ni tu, kita dalam ayat ini banyak hadis-hadis yang mengelirukan. Jadi aku berhenti di sini. Disebut dan tidaklah sehingga aku tafsirkan berdasarkan hadis-hadis yang meragukan. Jadi sebab tu tafsir Fizul Al-Qur'an baik. Okay. Satu lagi tafsir yang biasa orang saya tengok di Malaysia ni ada terjemahan tafsir Ibn Katsir. Begitu juga banyak takwil ada. Saya dah pesan kalau tuan-tuan nak baca, belilah ringkasan dia, mulakhas atau ringkasan dia, satu jilid dia. Kalau yang tak ringkas 4 tafsir Al-Quran Al-Azim. Itu pun dah ada besar cukup pelik-pelik dalam tu. Cerita bagaimana ada Nabi Adam dalam bumi, kan? Ada hadis dia dalam bumi ini, Nabi kata ada Adam juga Adamina. Adam kata sama macam Adam kita. Kepenting, kan? Cerita di rumah ada triangle macam mana pintu ke langit ke bumi. Ada sudah dalam tafsir pun jangan baca. Jangan baca macam yang ringkasan dia. Jumpa banyak hadis-hadis yang sana ni. Ya, itu Quran ayat 8 dan 9. Jadi ayat 8 ini adalah ayat doa dan ayat 9 adalah ayat muhasabah, ayat peringatan. Kemudian kita masuk kepada ayat yang sebelum. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda mereka dan anak-anak mereka. Min Allahi syai'an, ini min azabillah, dari azab Allah, sedikit pun. Dan mereka itu kelak akan menjadi bahan bakar di dalam neraka. Okey. Ayat ini adalah ayat peringatan. Disebut ayat tanzir, ayat peringatan. Allah Taala mengingatkan kita terperihal orang kafir. Orang kafir ni kalau kita tengok kekuatannya, kan? Biasanya kekuatan manusia terletak pada dua, harta dan anak-anak. Kalau harta banyak pun anak tak ada masalah je, kan? Puan tanya anak perempuan, dia buat ish, kan? Tak ada rezeki. Jangan tanya sensitif sekarang tu, kan? Kalau orang tak ada anak, biar ada anak, tapi anak dia jadi bersih tak lagi. Dia bila tak ada anak, kan? Anak ada kat mana? Di universiti mana? Di universiti Pelajar Jaya. Kat mana? Dia orang Pelajar Jaya. Tak apa lagi dia orang itu. Dia kurang sensitif, kan? Tapi tak ada anak dia sensitif. Jadi ada anak, tak ada anak, di sisi orang kafir dan Islam berbeza. Kita ada anak ini adalah satu jambatan untuk kita nak mendapat surga Allah. Jambatan macam mana? Anak ni jambatan untuk kita dapat surga Allah, atau anak ini jambatan untuk masuk ke neraka Allah. Jadi nak jadikan anak sebagai jambatan nak masuk surga Allah, kita kena sediakan anak kita secukupnya. Kalau kita tengok ada satu buku terbitan baru, RFR Ibu Raya, RFR apa kehidupan. Tadi saya baca sikit ya, bab tanggungjawab seorang ayah kepada anak, panjang saya dia. Oh tadi saya baca, tengok sebentar lalu nak hayati. Anak kata ayah, boleh saya sibuk mancing, saya sibuk urusan pejabat, saya sibuk tak sempat. Tengok anak, tiba-tiba kita harap anak kita jadi orang guna. Mana mungkin anak jadi elok kalau kita tak bentuk berdakwah. Harap anak tu dia sendiri
Ya, macam anak pokok kayu balak kan. Kan? Kalau pokok dia kayu balak, kan? Jatuh benih bumi, naik tu memang jadi dia balak. Boleh tak anak orang macam tu? Anak orang bukan berdasarkan siapa pokok dia, siapa mak dia, tetapi macam mana pokok dia duduk, macam mana mak dia duduk. Dari kecil ni kita kena betul. Jadi orang Nabi ni anak banyak mana pun anaknya dia dapat beri manfaat kepada dia. Allah Ta'ala sebut sekalipun anaknya Islam. Sebab bila dia kafir anak Islam, anak tak ada syafaat apa-apa kat dia. Berbeza dengan orang Islam, kita tak hafal Quran, tak boleh baca Quran, usaha baca Quran, tiba-tiba ya Allah, susahnya. Maka ada seorang buat inisiatif, kan, di kawan saya, ada 5 orang, anak yang masuk dia hantar mak hafiz. Pergi ke Kuala apa mak hafiz tu? Susah payah. Yang seorang lagi hantar ke mak hafiz Jerang, Pulau Selangor. Sebab apa? Bila dia bertadarus dengan kami 3 tahun lepas, orang tu susah. Seorang tu baca Quran tulis rumi. Dia usaha sekarang baru dia boleh baca, kan? Dia ambil masa 2 tahun, bukan 2 minggu. Kalau cerita kemat kemat dekat 2 minggu lah spare, kan? 2 minggu ya belajar Quran. Nak kahwin nak haji. Ni 2 tahun 3 tahun. Sekarang ni baru boleh baca maka. Tetapi dia buat, dia hantar habis anak perempuan dia dengan anak lelaki dia yang kecil ni mengaji Al-Quran di Jerang. Bila saya sembang dengan saya hari Jumaat, saya tanya, berjalan gimana? Lagi tengok anak gimana Jerang? Kalau apa? Mak habis. Sudah rasa sebelum tu anak lelaki dia, anak perempuan dia tak beza. Tengok tu mantap pertama dia berapa pendek, kan? Allah, tiba-tiba macam mana kita Azizah perempuan, anak perempuan yang anak lelaki. Maka saya tanya, dia kata bila saya masuk ke Darus, saya tahu susah payah saya mampak. Aku dengar. Maka saya hantarlah anak pihak seorang anak Al-Quran, anak boleh bagi syafaat. Ini proses sembang di Jumaat ini. Allahu Akbar. Jadi orang Islam ada, anak tu boleh memberi syafaat kepada dia. Anak kalau kita didik, dia akan hadiahkan Fatihah kepada kita, dia akan hadiahkan doa kepada kita, kan? Tak boleh tunggu hari ibu orang hadiah doa hadiah ni. Katanya setiap hari dia hadiah. Tentu hari ibu ni macam-macam orang kata, kan? Apa kita sambut dengan niat. Sebenarnya hari ibu tu adalah hari kecil, kan? Dulu-dulu dia sambut kepada Mijin Mary, kan? Lepas tu dia orang tutup, gereja tutup kerajaan supaya dia jadikan cuti umum. Dia tutup selama 3 hari tu, tak dapat. Bila dia luluskan, dia bagi sebenar Mother Teresa pula. Bahawa dulu dia dapat sambut pada minggu kedua, setiap hari Sabtu minggu kedua. Jadi itu hari ibu sebenarnya, mengenang hari Saudara Mijin Mary. Jadi orang putih kata orang Islam tak memang dia tukar lah dengan hari ibu, sambut pada ibu kita, kenal ibu kita. Kita janganlah umur beristeri pula, janganlah hati geram itu suami tak ada hadiah, anak lagi hadiah. Tak takut benda tu bahaya tiba akidah. Kita buat orang kita dalam Islam setiap hari adalah hari ibu, kan? Anak dia tak nak beribu setiap hari. Betul? Kalau nak bagi hadiah pun aku pada tinggal hari, dia belum mau bagi hadiah. Jangan bagi hari itu. Okey. Jadi orang kafir ini mereka tidak akan
dapat apa-apa manfaat daripada arak dia. Kemudian begitu juga daripada harta mereka. Harta orang kafir dia buat apa pun tak dapat kebajikan. Macam saya pernah sebut dulu, bagaimana seorang kaya di Sengalung, kan? Orang Cina, ayah pada parent, saudara saya, nama kita. Dia bagi duit infak kat surau, dekat gereja, dekat tokoh, dekat kuil. Cina Sengalung, kaya, kan? Dia pakai satu kereta yang tak ada orang boleh pakai, Lexus 5.4 cc. Pada masuk berjuta, boleh sampai dulu. Punya kaya. Bila saya tanya dia kenapa infak harta sebanyak tu, bagi kat masjid bagi dia jawab, cikgu, saya harap mana-mana agama ni ada satu yang agama betul. Jadi kalau Islam tu betul, saya dapat pahala juga sebab saya bagi kepada Islam. Kalau Kristian tu betul, saya pun ada share juga, saya bagi donate untuk Kristian. Itu pemikiran. Dia sangka dia betul lah. Jadi bila dia cakap, saya membaca ayat Quran yang penuh. Dalam Islam, you bagi kami terima. Orang Islam terima, tapi Tuhan tak tentu terima. Tuhan kata tak terima. Bukan tak tentu. Allah sebut tak akan terima. Why? Tak akan buat baik. Dia dah buat baik mesti dalam dasarnya. You must convert to Islam dulu, baru you buat baik dia terima. Orang Islam yang bagi infak di masjid, kan? Di masjid dengan orang kafir yang bagi 50,000, kalau terima yang di masjid. Jadi dia tadi saya kata buka dalam surah Al-Isra ayat last sekali. Kata buka Al-Isra, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Kan? Orang kafir itu dia buat baik, dia sangkakan dia dapat pahala. Bila dia mati dia dapat pahala tu. Dia dah ada bandingnya sama macam orang yang jatuh di dalam pasir. Dia tengok dari jauh nampak banyak air, dia jalan-jalan ke sana, tengok tak ada apa. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Itu hanya pantang megana. Bandingan yang cukup tepat. Sebut isti'arah tamsiliyah. Kan? Kita buka tengok surah Isra ayat akhir-akhir, surah akhir jumpa. Bila saya baca tu, kalau dia bagi Quran terjemahan sendiri, dia baca dia kena I see. Nanti dia minta Quran terjemahan tu, tu saya bagi dia tahun 2002 dulu. Sekarang dia ada kontak dah lama 10 tahun. Harap Islam, tapi berminatnya dia ambil Quran terjemahan tu. Dia nak baca. Dia kena bagi je. Tak boleh tahu, tak boleh. Orang Muslim tak boleh tahu Quran. Quran ni hak eksklusif orang Islam. Haram dia baca Quran, tak boleh. Kan? Kena bagi je. Sebab Quran tu ada terjemahan. Cuma pesan dia, you nak baca ni, jaga ni, dalam ni ada sikap-sikap Islam. Jangan letak tempat-tempat lain. Tidak ada berdasar. Kan? Yang kena azab Allah sumpah ni. Sina dia takut dengan sumpah. Kan? Orang Melayu dia takut sumpah. Dia dah sikit-sikit sumpah. Orang Cina kalau dengar ada sumpahan dia takut. Hilang punya sila. Okay? Jadi ini kita sebut wa ulaikahum waqulullah. Jadi orang kafir ni akan jadi bahan bakar dalam neraka. Dia khusyuk lah. Bila kiamat dia terus ditarik masuk ke dalam neraka. Orang Islam dah lambat nak masuk, nak hitung, nak hisap, nak timbang, masuk di bawah titel lepas tu. Masuk 1000 tahun lepas tu orang kafir dah siap jadi bara dah. Kan? Masuk ada 2000 tahun lepas tu orang kafir siap jadi bara. Tapi tak habis-habis. Boleh ke bahan bakar tu tak terbakar? Kalau kita letak sekarang kan, setengah jam jadi abu. Kalau tak boleh buat, masuk orang tu tak habis-habis je. Sama macam matahari kita tengok sekarang ni. Kalau ikut matahari tu usia berapa bilion tahun lah. Dia tak habis-habis yang dia ada. Dia pakai tenaga elektrik ke mana?
Kan, pakai tenaga hidro ke tenaga apa? Saintis kata dia guna tenaga nuklear. Kan, waktu tak ada habis. Waktu kita pun nak besar tunjukkan tenaga nuklear. Okey, kita tengok ayat 11. Kada bi'ali fir'aun wal ladina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'aqadahum Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab. Jadi orang kafir ni tak ada memberi kesan kepadanya anak-anak dan harta sama seperti mana kalau kita tengok keadaannya pengikut-pengikut Fir'aun. Dak bini itu keadaan sama seperti keadaan pengikut-pengikut Fir'aun. Walladzina min qablihim dan Allah sebelum mereka. Kenapa dalam sebut Fir'aun? Fir'aun hebat. Dia ada piramid. Tapi piramid dia dapat selamatkan dia dalam azab Allah. Kalau gempa bumi dia lari masuk dalam piramid. Bangunan tu kali gempa bumi. Dia mati juga, dia mati di air. Semua Fir'aun tak dapat lari daripada azab Allah. Dia Fir'aun, anak dia pun Fir'aun. Anak dia tak dibagi apa-apa, syafaat tak dia pun. Jadi kita tengok kehebatan masa Fir'aun ini, kan, dalam sejarah memaparkan hebatnya, kan, Tutankhamun, Raja Tut, ada Fir'aun wanita berada, kan. Tengok dalam National Geographic. Tapi semuanya tak dapat membantu, baik di dunia apatah lagi di akhirat. Sedang kita harapkan anak-anak kita lah yang nak membantu kita di dunia. Bila-bila di akhirat kita harapkan harta kita yang ada tu lah yang dapat membantu kita. Tak perlu harta kita setinggi piramid. Tak perlu harta kita sebanyak Qarun. Banyaknya harta Qarun. Korek-korek bumi di Kelantan jumpa harta Qarun. Qarun ada Kelantan kan? Korek-korek di Kelantan jumpa harta Qarun. Harta Qarun lagi. Korek di Indonesia jumpa harta Qarun. Kayanya Qarun, dia kata Qarunnya di Mesir. Mati di dalam bumi. Tapi dia kata kayanya Qarun tu kat mana-mana kali jumpa harta dalam tanah. Semua harta Qarun. Itulah gambaran manusia terkaya, tetapi dia tak dapat buat apa. Sudah datang azab Allah. Biar harta kita ni harta yang jadi menyelamatkan kita, bukan jadi beban kepada kita. Okey, kita bagi dalam